Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 1 dan 5, kita berjumpa lagi di sesi PDPR kita yang seterusnya. Untuk bahagian seterusnya di mana cikgu akan membuat penerangan berkenaan bagaimana untuk bina cerita, tambah dan tolak. Okey, seperti paparan yang murid lihat sekarang, ini adalah benda yang perlu murid tulis pada buku tulis petak matematik tahun 1 lah, yang biasa murid tulis dalam kelas tu. Cuma mana yang cikgu tandakan warna merah ni, okey, murid perlu tulis. Murid perlu tulis. Contoh hari Jumaat. Cikgu nak terangkan sekali lagi ya. Okey, tarikh 25 Mei 2021 dan tajuk kita yang kita akan pelajari ialah bina cerita, tambah dan tolak. Okey, di sini cikgu sediakan latihan lah. Okey, latihan pertama, latihan kedua, latihan ketiga, latihan 4 dan latihan kelima dan seterusnya yang keenam. Tak apa, yang penting murid tuliskan dulu apa yang perlu pada buku tulis matematik petak tahun 1 yang ada pada tangan murid. Okey, seterusnya cikgu akan pergi ke paparan Microsoft Whiteboard, di mana di sini terus saja cikgu tunjukkan bagaimana untuk selesaikan ataupun masalah daripada penyataan, di mana kita akan belajar untuk membina cerita. Okey, so dekat sini cikgu tunjukkan contoh. Murid-murid yang pertama sekali mesti menguasai kita panggil kaedah membaca yang betul. Biasa dalam bahasa Melayu murid-murid dah tahulah kat situ kan. Jadi cikgu nak tunjuk pertama, ini adalah satu pernyataan. Ini pernyataan lah. Okey, ayat yang murid perlu baca ayat tersebut. Okey, cikgu bacakan di sini. Safi ada 12 ikan. Okey, ada berapa? 12 ikan. So cikgu bulatkanlah nombor tersebut 12 kan. Jadi apa yang utama dekat situ, murid kena kenal pasti ikan. Okey, ikan. Tetapi dekat sini ada dua ikan yang berbeza, iaitu ikan emas dan juga ikan gapi. Okey, tulis ikan emas, cikgu tunjuk kat sini dan seterusnya ikan gapi. Okey, sekejap ya, cikgu dah terapat sangat, dah takut murid-murid tak dapat tengok dengan betul ayat tu. Okey, ikan gapi, ada dua jenis ikan, okey, yang dinyatakan kat sini. Jadi kita mesti bilang ikan-ikan tersebut di dalam akuarium tersebut. Jadi kita dapat tengok pada asalnya, okey, kita dapat tengok 12 ekor ikan. Kita tak tahu 12 ekor ikan apa. Okey, sebab ikan-ikan tersebut bercampur. Jadi sini kita tengok dia nak pernyataan yang pertama ialah jumlah ikan emas. Okey, jumlah ikan emas, dan cikgu datang dekat sini, jumlah dia tak ada lagi. Okey, jumlah dia tak ada lagi, kita tak tahu. Jadi kita kiralah 12 ikan tu, yang pertama sekali ikan emas. Awak kena tahulah. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi dekat situ pernyataannya seterusnya dia nak tahu baki berapa ialah ikan gapi. Jadi ada 12 ikan pada mulanya kan. Jadi ikan emas tu ada 4. Jadi ada 12 ikan emas, 12 ikan yang ada di akuarium. Kemudian kita tolakkan 4 ekor. Okey. Sekejap cikgu padam. 4 ikan emas. Cikgu nak tulis ayat yang mudah je lah. Okey, ikan emas. Jadi awak kena tahulah 12 ekor ikan yang ada akuarium. Kemudian kita bilang ada 4 ekor ikan. Jadi dia nak tahu baki ni. Baki ikan apa? Baki ikan gapi. Jadi 12 tolak 4 ekor ikan emas. Dia akan jadi macam ni nantilah. 12 ya, yang matematik tolak 4. Jadi 12 tolak 4 berapa? Cuma murid bilangkan 12 tolak 4. Jawapan dia berapa? 8. Betul tak 8? Murid kena kenal pasti pula 8. Cikgu gunakan pen warna biru pula. Okey, kita kira betul tak ada 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi betul lah jawapan dia ada 8. Okey, jawapan dia ada 8. Jadi baki ikan tu 8. Okey, yang tadi tu kita tengok ikan emas tu. Okey, ikan emas tu ada 4. Jadi itulah jawapan dia. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan kepada murid. Seorang budak ni, budak perempuan ni, dia sedang membuat kraft tangan bunga.
Okey, pertama sekali kita mesti kenal pasti pernyataan ayat tersebut. Yang kita dapat tengok kat sini, dia buat graf tangan bunga. Graf tangan bunga kan? Kita nampak kat sini perkataan bunga. Semua graf tangan bunga. Bunga. So kita dapat yang pertama, bunga. Dia tentang bunga. Tetapi kalau kamu tengok pada meja budak perempuan ni, okey. Sorry, salah pula. Cikgu terdekat. Okey, bila kita tengok meja budak perempuan ni, okey. Meja dia ni ada dua jenis bunga warna yang berbeza. Jadi murid mesti kenal pasti dulu. Okey, satu tu warna ungu, yang seterusnya warna kuning. Mesti kenal pasti bunga-bunga tersebut. Dua-dua ni bunga lah, bunga graf tangan. Jadi apa yang kita boleh buat, dia cakap beza bilangan. Beza bilangan tu kita kena tahulah beza di antara jumlah bunga-bunga tersebut. Ungu ada berapa, kuning ada berapa. Jadi kita kira lah dekat sini. Yang pertama sekali dia nak Maria buat berapa bunga dekat sini. Okey, dia nak bunga apa? Yang pertama bunga warna ungu. Jadi awak kira lah bunga warna ungu ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang dia buat ada dekat atas meja tu. So ada 14. Okey. Jadi kita tengok bunga warna kuning pula. Kita kena kira. Okey. Dan kotak ini tak ada jawapan, tapi kita kena tahu bunga warna kuning pula. Okey. Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So ada 20. Jadi kita buatkan dalam bentuk yang matematik, dia akan jadi macam ni lah. 14 tolak 20. Tak dapat lagi jawapan dia. Jadi murid-murid jangan lupa untuk tuliskan jawapan dekat sini. Okey. Cikgu padamkan. Oh, dia dah jadi ini, tak boleh. Okey. Masukkan jawapan tadi. Bunga warna ungu ada berapa? 14. Sekejap ada 14. Okey, yang warna kuning ada 20. So, kamu buatlah dalam bentuk lazim. 14 tolak dengan 20. Jadi awak akan dapat tengok beza dia berapa jawapan dekat sini. Dia dah meminjam semula. Okey, dia dah meminjam semula. Tetapi kalau awak tak dapat nak buat penyelesaian dekat sini, kita juga boleh ubah dia lah. Okey, tolak dengan 14. Kita nak cari beza. Okey, kita tak mahu inilah. Nanti kamu akan fikir macam mana nak buat ni, agak sukar kan. Jadi kamu tengoklah, sifar tak boleh tolak 4. Tak boleh tolak 4 bukan? Sifar tu maksudnya biasa awak sebut kosong. Jadi kita nak pinjamkan di sebelah. Bila pinjam di sebelah sini, dia jadi 1. So 1 yang dekat sini, 2 tadi tu dia akan kembali dekat sini. Jadi yang kat sini kita mesti sebut dia 10, bukan 1, bukan sifar. Okey, so 10 tolak 4. Cuba murid tolakkan 10 tolak 4, berapa jawapan dia? Murid boleh menggunakan jari seperti mana yang cikgu tunjuk ni. 10 jari, kemudian bilang 4 dengan menutup jari. 1, 2, 3, 4. So jari yang terbuka ada berapa? 6. Okey, betul. Jadi jawapan dekat sini kita tulis 6. Cikgu 1 tolak 1 ni macam mana cikgu? Tak payahlah 1 tolak 1, takkan awak nak tulis sifar. Tak payah tulis pun sebenarnya, tak payah. So jawapan dia 6. 6 ni merupakan beza bilangan antara bunga ungu dan kuning. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok latihan yang seterusnya. Okey, sekejap cikgu tunjukkan kepada awak. Okey, ini merupakan dua kawan yang membaca komik. Nampak tak komik ni? Kita kena kenal pasti dulu. Okey, kenal pasti dulu apa yang mereka baca. Okey, komik. Komik ni biasa buku lah. Awak kena ketahui buku. So kita tengok situ siapa yang baca buku tersebut. Ravi dan juga Zul. Dia baca. So dekat sini kamu kena pasti penyataan ayat tersebut. Baca ayat tersebut. Kalau kamu pandai baca, kamu dapatlah kena pasti apa nombor ataupun apa yang nak dinyatakan. Okey, kita baca sama-sama. Ravi baca 30 komik. Kita tulis siap-siap 30 komik. Okey, Zul baca 34 komik lebih daripada Ravi.
Jadi dekat sini dia kata 34. Okey, 34 lebih. Maksudnya bila dia kata penyataan tu lebih kat sini, okey, dua-dua ni, maaf sekejap. Nanti kan cikgu tunjuk simbol situ, tu simbol ni okey, sekejap bila dia kata lebih, awak kena tengoklah. Dia jadi operasi tambah. Kita kena pasti ayat lebih daripada. Dekat sini, jadi awak akan tengoklah jawapan kat sini dah ada dah 64 buah komik yang dia baca. Kenapa jadi 64? Kita tengoklah tu 30 yang Ravi baca, kemudian kita tambahkan 34 yang Zul baca, jadi jumlah yang jumlah kesemuanya, okey, kita akan dapat 64. Ini antara salah satu contoh, okey, di mana ayat matematik ini, okey, yang kita pindahkan dia menjadi dalam bentuk penyataan, kemudian kita akan dapat jawapan dia. Murid lepas ni kena belajar bina ayat matematik tambah dan tolak. Okey, seterusnya. Okey. Cikgu nak tunjuk kepada murid. Okey, ni adalah duit. Duit sama saja, kita akan tengok operasi tambah. Okey, Sarah menyimpan, so kita transfer ke dalam maklumat ni. Sarah disimpan, sekejap Okey, Sarah ni dia simpan duit berapa? 45. Okey, ibunya beri pada dia juga. Okey, 50. Okey, jadi awak tengok jumlah wang Sarah ialah berapa? 95. Kenapa jadi macam tu? Awak mesti kenal pasti apa penyataan tersebut. Ialah wang. Wang siapa? Wang Sarah. Okey, seterusnya siapa bagi Sarah lagi duit? Ibu dia. Betul? Okey, Sarah disimpan ada berapa tadi? 45. Kemudian ibu dia bagi lagi 50. Jadi duit tu, ataupun kita dapat lihat penyataan, dia tanya jumlah wang. Bila dia kata jadi jumlah wang, dia akan terlibat dengan operasi tambah. Murid-murid kena tahu. Jadi dalam ayat matematik dia jadi beginilah. Ayat matematik. Tetapi kalau dalam bentuk lazim, okey, sekejap, dia jadi kotak lah pula Okey, dalam bentuk lazim kita akan buat begini. 45 tambah 50. Kamu tambahlah 5 tambah sifar. Dah belajar kan tambah dan tolak? Okey, dapat jawapan dia 5. Kemudian 4 tambah 5. Jadi jawapan dia 9. Inilah jawapan dia. Senang bukan? Okey, seterusnya yang terakhir, cikgu bagi contoh yang mudah. Kita nak kena pasti dalam bentuk hadirnya, bagaimana nak bina ayat dalam bentuk ayat matematik. Okey, dekat sini cikgu bagilah contoh dia. Sekejap Okey, 4 tambah 3. Kamu tengok yang pertama apa yang awak nak buat. Tak kisah, ingat jangan awak terfikir benda-benda yang susah. Fikir benda yang mudah saja. Awak kena buat ayat. Okey, contoh saya ada 4 pemadam. Ayat yang mudah aja. 4 pemadam. Kemudian buat yang kedua. Ibu belikan, okey, saya 3 pemadam. Jadi kalau kamu tengok penyataan kat sini, ibu tu belikan dia kan pemadam. Jadi yang ketiga ayat tu buat, tambahkanlah 4 tambah 3. 4 tambah 3 dalam bentuk lazim. Bila 4 tambah 3 berapa? Cuba kita tengok. Kira, sebab murid dah belajar operasi tambah. Berapa jawapan dia? 7. Jadi, tulis kat bawah ni. Jadi, pemadam saya ada 7. Sangat senang saja. Okey, selepas ni cikgu akan tunjuk latihan yang awak tengok ni nanti. Okey, cikgu akan print screen dan tunjuk kepada awak di dalam WhatsApp grup 125 sebentar lagi. Jadi awak tunggu je lah. Okey, sebelum itu pastikan awak dah siap siaga untuk tulis hari ini Jumaat 25 Mei 2021 tarikhnya dan tajuk bina cerita tambah dan tolak. Okey, jangan lupa. Okey, nanti cikgu akan beri arahan seterusnya di dalam WhatsApp grup 125. Tolong tonton video, 2 video yang cikgu berikan kepada awak di WhatsApp group di dalam link pautan
channel YouTube Cikgu Fauzi. Tolong tengok nanti. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jaga diri, hiasi peribadi, sentiasa kekal di rumah untuk mengekang penularan wabak COVID-19.